Nampaknya ada pihak yang tidak sabar untuk berkongsi tarikh Hari Raya Aidilfitri sehingga sanggup menggunakan nama JAKIM. Menurut kenyataan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan kenyataan yang dibuat oleh pihak tertentu mengenai penetapan tarikh Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi yang mendakwa dikeluarkan oleh jabatan itu. Semua pihak dinasihatkan supaya menghormati proses penentuan rasmi tarikh Hari Raya di negara ini yang dibuat oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja PMBRR selaku pihak yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja. Boleh percaya ke ni, MCMC keluarkan email atau mesej tawaran bantuan pemindahan wang hadiah kemenangan daripada TM. MCMC ingin menegaskan pengerusi MCMC tidak pernah menghantar sebarang email kepada orang awam berhubung tawaran bantuan untuk memindahkan hadiah kemenangan berupa wang tunai sebanyak RM270,000 daripada syarikat Telekom Malaysia kepada akaun bank individu penerima email tersebut. Sehubungan itu, orang awam diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan email yang tidak ditentukan kesahihannya. Elakkan daripada memberikan butiran peribadi seperti maklumat perbankan, internet dan maklumat kad pengenalan kepada individu yang tidak dikenali. Pada masa yang sama, orang awam digesa untuk segera menghubungi Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC di talian 997 sekiranya mereka telah membuat transaksi perbankan. Mohon beri perhatian dan fahami penjelasan ini. Bantuan warga emas adalah bagi warga emas miskin tegar. Menurut kenyataan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ingin memaklumkan bahawa video yang tular di laman media sosial berhubung dengan bantuan warga emas adalah tidak tepat. Bantuan warga emas adalah bantuan kepada warga emas miskin tegar iaitu yang memenuhi kriteria kelayakan. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai bantuan JKM di laman portal rasmi JKM sahaja. Sila layari laman sesawang www.jkm.gov.my untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Masyarakat di Perak jangan panik kerana ayam segar pasaraya di Perak disembelih mengikut syariat. Menurut kenyataan Jabatan Agama Islam Perak JAIPK mengesahkan ayam segar di sebuah pasaraya di Kuala Kangsar disembelih mengikut syariat sekaligus menafikan berita tular di media sosial yang mendakwa ayam tersebut tidak disembelih mengikut hukum syarak. Pengarah JAIPK berkata, siasatan segera ke premis terbabit turut mendapati 3 syarikat yang membekalkan ayam ke pasaraya itu juga disahkan mempunyai sijil halal. Justeru beliau berkata, pengguna Islam di negara ini tidak perlu berasa was-was untuk membeli ayam di pasaraya, termasuk di pasaraya tersebut kerana proses sembelihan adalah mengikut hukum syarak dan peraturan yang ditetapkan. Waspada akaun palsu menggunakan nama dan gambar pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di TikTok. Menurut kenyataan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM, terdapat akaun palsu di aplikasi TikTok yang menggunakan nama dan gambar YDHCP Datuk Seri Ayub Han, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan akaun palsu tersebut. Dakwaan pengurangan kadar allowance beasiswa dari Yayasan Khazanah adalah tidak benar. Menurut kenyataan Yayasan Khazanah YK ingin mengingatkan orang ramai agar memastikan kesahihan fakta sebelum berkongsi bagi menjamin kredibiliti maklumat yang disampaikan. YK menawarkan beasiswa penuh yang merangkumi allowance sara hidup yang kompetitif serta allowance sokongan lain bersesuaian dengan pasaran dan kos sara hidup semasa. Kenyataan berkenaan jumlah dan penurunan kadar allowance yang sedang tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak benar dan tidak berasas. Sebarang kemusykilan dan pertanyaan diharap dapat merujuk terus kepada pihak Yayasan Khazanah.
Padah muat naik kenyataan berbau perkauman dan ugutan di media sosial. Seorang lelaki tempatan ditahan di sekitar Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Hantaran itu antara lain membuat kenyataan berbau ugutan bunuh terhadap beberapa parti politik dan individu yang didakwanya menghina institusi diraja serta ulama sambil mengulang siar gambar kerabat diraja. Kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 506 dan 505-C Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tindakan tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengancam ketenteraman dan keselamatan awam. Polis sedang menjalankan siasatan berkaitan kejadian sekumpulan individu merusuh di hadapan sebuah kelab malam di Jalan Metro Pudu, Kuala Lumpur pada hari Ahad. Timbalan Ketua Polis Daerah Wang Semaju berkata, pihaknya terkesan satu video tular berdurasi 1 minit 36 saat yang memaparkan kejadian itu. Hasil semakan, setakat ini masih tiada laporan polis yang diterima daripada mana-mana pihak. Namun polis masih menjalankan siasatan dan bisikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan kejadian tersebut. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi serta menularkan video tersebut kerana ia boleh mendatangkan kegusaran awam. Sebarang maklumat berkaitan kejadian ini diminta menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Wang Semaju di talian 03 9289 9222, hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03 2115 9999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Polis membuka satu kertas siasatan berhubung penularan video di aplikasi sosial semalam yang mendakwa seorang anggota polis memeras ugut individu di bulatan Dato' On. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Othman berkata, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi telah mengenal pasti individu dan anggota polis terlibat dan mereka akan dipanggil untuk diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan kertas siasatan yang lengkap akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi tindakan selanjutnya. Ayuh kita perhatikan Q&A PDRM ini. Ini adalah soalan yang diajukan. Ya, saya telah menjadi mangsa penipuan siber. Apakah tindakan awal yang perlu saya lakukan? Jawapannya adalah, sekiranya anda telah menjadi mangsa, segera hubungi National Scam Response Center di talian 997 untuk bantuan lanjut. Penyebaran maklumat yang tidak sahih dan tidak boleh dipercayai juga tidak seharusnya menjadi bahan gurauan dalam laman media sosial kerana ia mampu menyebabkan salah faham dalam kalangan masyarakat. Mari bersama menjadi warga yang beretika dan bertanggungjawab di media sosial. Semak dan laporkan di laman sebenarnya.my atau aduan.skmm.gov.my sekiranya terdapat keraguan mengenai sesuatu berita. Pakej perpaduan jalur lebar tetap dilancar dengan sasaran B40, pesara dan warga emas. Pakej yang ditawarkan dengan kontrak langganan selama 24 bulan bertujuan bagi mengurangkan beban golongan sasar iaitu golongan B40, veteran Angkatan Tentera Malaysia, pesara polis, pesara agensi, penguatkuasaan maritim Malaysia, orang kurang upaya OKU serta warga emas. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini dengan segmen Semasa. Jangan ke mana-mana. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan setelah bersara. Itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP sebab dia dah tak ada wang, dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara dan
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. 50% hasil daripada kutipan cukai penjualan cecair vape akan dikembalikan kepada Kementerian Kesihatan KKM. Peruntukan itu adalah langkah bagi membantu pemulihan pesakit. Terdahulu, kerajaan melaksanakan cukai ke atas penjualan cecair vape untuk rokok elektronik pada kadar 40 sen setiap milimeter. Tentang hasil 50% setakat ini yang diputuskan di kerajaan, apa-apa hasil dari cukai vape ini 50% akan dikembalikan ke Kementerian Kesihatan untuk membantu langkah-langkah pemulihan kesihatan. Tetapi nak panjangkan ke yang lain-lain itu kita akan timbangkan semula. Rang Undang-Undang RUU berkaitan kawalan produk merokok termasuk rokok elektronik atau peranti penguapan elektronik akan dibentang pada Mei dalam mesyuarat kedua Penggal Kedua Parlimen ke-15. Ia bagi memperhalusi secara komprehensif kesan penggunaan produk e-rokok dan vape dari aspek perundangan. Tapi soalan yang pertama ni, apakah kerajaan bertegas akan memperkenalkan undang-undang seperti mana yang disebut oleh Menteri Kesihatan tempoh hari? Saya jawab ya. Keputusan kita jelas akan memperkenalkan. Kelewatan itu saya mohon maaf kerana ramai ahli parlimen minta dikaji semula beberapa peruntukan, bukan menolak sama sekali. Akses pelaksanaan menu rahmah perlu diperluaskan lagi kepada orang ramai termasuk di peringkat kawasan bandar dan juga premis sekolah. Berpendapat konsep itu juga perlu dikembangkan ke sektor lain termasuk kesihatan dan pendidikan. Kami lebuh raya plus. Kerajaan mungkin boleh sama wajibkan kan minta semua lebuh raya, RNR lebuh raya mewujudkan menu rahmah, premis keniagaan, dan juga kerajaan ada bawah Perbadanan Kebudayaan Ekonomi Negeri MARA, mana pejabat-pejabat kerajaan yang ada kafeteria dan sebagainya. Ini juga kita boleh mewujudkan menu rahmah di sini ya. Dan masa yang sama saya melihat pasar malam, pasar tani, pasar sehari ya, ataupun uptown. Ini tumpuan golongan B40 ya. Boleh mewujudkan menu rahmah. Pengurusan sampah banjir di seluruh Johor akan diselesaikan minggu ini. Hanya tinggal beberapa kampung saja lagi untuk kerja-kerja pembersihan di Yongpeng, Batu Pahat. Segamat selesai, Labis pun selesai, Bekuk pun selesai, Caah pun selesai, Batu Pahat selesai, tinggal lagi satu Yongpeng saja. Jadi Yongpeng saya ingat dalam 3 hari ini di premis yang melibatkan PBT, taman-taman dah selesai, tinggal kampung-kampung saja. Minggu ni akan selesai lah. Jadi sampah pukal untuk banjir ini di seluruh Johor minggu ni akan selesai semuanya. Kementerian Kesihatan KKM menyarankan kepada sektor pendidikan untuk melakukan saringan kepada pelajar, guru dan kaki tangan susulan 11 daripada 18 kluster COVID-19 yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-7 2023 dari 26 Mac hingga 1 April adalah kluster pendidikan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 6 kluster adalah melibatkan institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, iaitu 3 kolej dan masing-masing 1 di sekolah agama menengah, sekolah berasrama penuh dan sekolah menengah. Beliau berkata 5 kluster lagi adalah kluster pendidikan lain, iaitu 4 di maktab dan 1 membabitkan taman asuhan kanak-kanak taska. Untuk itu, sektor pendidikan disaran untuk menjalankan saringan bergejala terhadap pelajar, guru dan kaki tangan sebelum masuk ke kawasan sekolah atau institusi serta menjalankan ujian RTKAG ke atas murid, guru dan kaki tangan mengikut strategi pengujian COVID-19.
Seorang pesara guru kerugian lebih RM1.5 juta selepas diperdaya sedikit penipuan panggilan telefon yang menyamar sebagai ejen insuran. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri berkata, wanita berusia 59 tahun itu menerima panggilan tersebut pada Isnin lalu ketika berada di rumahnya di hutan Melintang, Perak. Mangsa dikatakan mempunyai tuntutan insuran sebanyak RM68,800 di sebuah hospital swasta di ibu negara. Selepas menafikan tuntutan berkenaan, panggilan itu kemudian disambung kepada lelaki yang menyamar sebagai pegawai polis. Mangsa diminta membuat pindahan keseluruhan wang ke akaun peribadi bagi tujuan siasatan sumber keuangan. Akibat cemas dan ketakutan, mangsa juga telah memberikan maklumat perbankan kepada individu tersebut. Kesemua wang berjumlah lebih RM585,000 hasil simpanan wang pencen serta pinjaman itu disedari hilang ketika mangsa ingin mengeluarkan wang dari bank. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Projek Rapid Transit System RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura dijangka siap mengikut jadual Disember 2025 dengan status terkini infrastruktur landasan mencapai 32%. Ia merangkumi komponen seperti depo, stesen, jajaran darat dan marin yang telah 20% siap ketika ini. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pembinaan projek RTS Link yang akan beroperasi 2026 ini akan menyelesaikan masalah kesesakan kedua-dua negara. Berhubung kesesakan menjelang Aidilfitri di Tambak Johor, satu mesyuarat koordinasi bersama agensi terlibat akan diadakan dalam masa terdekat bagi melancarkan urusan keluar masuk rakyat di kedua-dua negara. Kerangka visi baharu bagi membangun Malaysia Madani bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat madani, maju, terampil dan terangkum. Dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 19 Januari 2023. Visi tersebut syarat dengan gagasan-gagasan yang perlu dicerakin oleh semua pihak termasuk golongan pendidik di peringkat pendidikan tinggi. Antara gagasan dinyatakan adalah perlunya mempersiapkan para mahasiswa untuk mampu bekerja, berfikir dan berhubung rentas antara dan pelbagai bidang. Dalam erti kata lain, institusi pengajian tinggi perlu berperanan melahirkan mahasiswa yang mempunyai kemahiran untuk berfikir dan berkomunikasi dalam konteks rentas bidang. Antara bidang dan pelbagai bidang, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini adalah penting memandangkan dalam era pasca normal, masalah-masalah yang muncul adalah rumit, kompleks dan saling berkait dan memerlukan perspektif dan amalan yang rentas bidang, antara bidang dan pelbagai bidang. Antara strategi yang boleh dilaksanakan oleh sebuah institusi pengajian tinggi adalah bagi melahirkan mahasiswa yang berfikiran rentas antara pelbagai bidang adalah yang pertama, menggalakkan kolaborasi antara bidang. Yang kedua, mengadakan peluang berdialog. Yang ketiga, menggabungkan kerja khusus antara disiplin. Keempat, menyediakan latihan dalam kemahiran berkomunikasi. Yang kelima, membina budaya pemikiran antara bidang. Seterusnya, rakyat disaran agar melibatkan diri dalam setiap aktiviti anjuran agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Ini bagi memudahkan pelaksanaan dasar kementerian itu kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, penglibatan itu sekaligus meningkatkan kefahaman rakyat berkaitan dasar kementerian. Secara tidak langsung ini menunjukkan gambaran bahawa eratnya hubungan rakyat dengan agensi-agensi, turut menggalakkan supaya rakyat juga menjadi mata dan telinga pihak berkuasa. Pelan Strategi Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 memfokuskan 5 teras dalam menangani pemakanan tidak seimbang golongan tersebut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, antara teras tersebut ialah mengukuhkan tadbir urus kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan. Ia
dibincangkan dan diperhalusi dalam mesyuarat jawatan kuasa khas yang dipengerusikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid hari ini. Mesyuarat memberikan tumpuan terhadap aspek pemakanan seimbang kepada golongan muda dan belia yang akan menjadi pemacu pembangunan negara di masa hadapan. Pelan itu menyasarkan impak kepada kanak-kanak di bawah 18 tahun termasuk golongan rentan sebagai satu usaha mencegah dan mengawal masalah itu daripada terus meningkat sekaligus mengurangkan beban kerajaan menanggung kos rawatan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pemakanan akan membesar menjadi dewasa yang berisiko tinggi menghidapi masalah penyakit tidak berjangkit yang memerlukan pembiayaan rawatan yang amat tinggi sepanjang hayat. Baik, pastikan saya berat sekali lagi. Pastikan anda terus setia bersama kami. Ingat, minit-minit yang terakhir kita ada segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya. Ini adalah minit-minit yang terakhir segmen notifikasi di mana kami bawakan kepada anda hebahan-hebahan yang perlu kami warkan kepada anda untuk anda sertai. Ayuh kita mulakan dengan bicara diari dan rawat. Pada malam ini sama-sama kita saksikan diari rawat dengan topik yang dibawa adalah sakit kepala kronik dan migrain. Bersama dengan tetamu yang diruai pada malam ini 9 malam di saluran TV1 juga siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV. Untuk mudah di mana saja anda berada, mak turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Manakala untuk berinteraksi pula, anda boleh pergi ke Facebook rasmi iaitu Berita RTM. Ini pula seterusnya yang bawakan kepada anda waktu operasi talian COVID-19 CPRC kebangsaan bermula 1 Januari 2023. Saluran COVID-19 yang pertama, kita ada talian hotline CPRC iaitu 0377239300 di mana talian ini beroperasi pada setiap hari 8 pagi hingga 6 petang. Dan seterusnya talian bantuan CAC Maya atau Virtual CAC Helpline di talian 0377239299. Talian ini pula juga setiap hari bermula seawal 8 pagi hingga 6 petang. Itu adalah operasinya. Dan juga email, manakala email cprc@moh.gov.my hanya pada hari bekerja iaitu pada 8 pagi hingga 5 petang. Dan ini pula ada pertandingan video pendek RISE. Right Information Save and Empowers Asian. Anda perlu like dan juga follow Facebook IR Division. Like dan follow Facebook IR Division dan anda dapat saksikan kategorinya. Kita ada murid sekolah menengah dan juga kategori terbuka. Hadiah pertandingan pelbagai menanti anda. Dan seterusnya kita bawakan kepada anda ikan buntal selamat atau tidak. Untuk makluman anda, ikan buntal mempunyai racun yang menyerang saraf. Terdapat di dalam telur, hempedu, hati, usus dan kulit ikan buntal. Boleh mencemari ikan buntal sekiranya proses menyang ikan bahagian-bahagian tersebut terluka atau terpotong. Juga racun boleh menyebabkan kelumpuhan otot-otot penting seperti otot-otot pernafasan yang boleh membawa maut. Jadi elakkan memakan ikan buntal. Jangan makan jika anda tidak yakin ia selamat.
Jaga keamanan, jangan sebarkan kandungan berbau hasutan demi keharmonian sesama kaum. Laporkan kandungan sensitif berbau 3R iaitu religion, race dan royalty kepada taliannya adalah 016-220-6262. Media sosial @mcmc.gov.my itu untuk alamat emailnya. Dan anda dihubungi skamer, hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997. Pastikan anda tidak menjadi mangsa skamer seterusnya. Jangan klik pautan dalam SMS. Awas, pautan tersebut boleh memperdaya anda untuk muat turun aplikasi palsu yang akan mencuri data anda. Jadi berhati-hati, ini adalah taktik scam. Jangan klik pautan dalam SMS. Bukan saja dalam SMS, bukan saja dalam pesanan ringkas, tapi juga terdapat dalam Telegram, WhatsApp dan pelbagai lagi medium hubungan menggunakan media sosial. Jadi berhati-hati. Bila terdapat link, jangan mudah untuk anda tekan ya. Siasa beranggapan bahawa itu adalah taktik skamer untuk menipu dan mencuri maklumat perbankan ataupun maklumat peribadi kita. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ingat, pastikan saya setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 2.30 petang. Dan untuk mendapatkan pencerahan ataupun dapatkan maklumat-maklumat yang benar, tepat dan sahih, kami selalu war-warkan kepada anda untuk ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sesuatu berita yang anda terima di media sosial seperti di Facebook, Instagram dan juga Twitter, untuk memastikan ia adalah benar, sumber yang sahih, bagaimana caranya? Anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Dan pastikan, baru saja kami pesan pada anda, jangan suka klik pada pautan yang diberikan ataupun dikirimkan kepada anda daripada individu yang tidak dikenali, kerana itu adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda sudah pun menjadi mangsa maklumat siber, jika anda menjadi mangsa kepada aktiviti penipuan siber, anda boleh hubungi talian 997. Itu yang boleh kami bawakan kepada anda. Dan ingat, pastikan sahih pada pukul 2.30 petang secara langsung di TV1 dan juga ada juga secara serentak di saluran berita RTM. Ingat, semua rakyat Malaysia jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari RTM ke-77. Teman setia anda. Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan. Jangan lupa saksikan Borak Dulu Baru Buka #Barakahnya di sini setiap hari sepanjang Ramadan 7 hingga 8 malam hanya di TV. Okey. Bulan Ramadan, barakahnya di sini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Pamit, jangan lupa poso. Jangan jadi gay plastik hitam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.